Hai rakan rimba, apa khabar? Korang tengah buat apa tu? Okey, apa kata hari ni kita belajar benda baru? Nak tak? Korang pernah main kad permainan rimba tak? Ini dia kad permainan rimba. Kalau korang tak pernah main, saya ceritakan Rimba bermaksud ialah akronim kepada R, reptilia, I, ikan, M, mamalia, B, burung, A, amfibia. So apa kata hari ni kita belajar tentang reptilia. Okey. Jom saya tunjukkan beberapa kad binatang rimba. Kat sini saya ada ular sawo batik, saya ada buaya, saya ada penyu belimbing dan juga tuntung sungai. Apa yang persamaan diorang? Yes, diorang semua ialah binatang reptilia. Selalunya bila je kita jumpa binatang reptilia ni? Sebenarnya senang je nak jumpa binatang reptilia. Dekat rumah kita pun ada, selalu ada. Bunyi dia macam itulah cicak. Cicak yang selalu ada kat rumah kita. So cicak ialah sejenis binatang ataupun haiwan reptilia juga. Tapi kalau adik-adik nak tengok haiwan-haiwan reptilia yang lain ataupun haiwan reptilia yang jarang-jarang kita jumpa, adik-adik bolehlah pergi ke tempat yang lebih senang untuk dicari. Contohnya dalam hutan, kawasan-kawasan macam ni kita akan jumpa haiwan reptilia yang jarang-jarang kita jumpa kat tempat biasa. Agak-agaknya kan, apa ciri-ciri haiwan reptilia yang saya dah tunjuk tadi? Okey, yang pertama, haiwan reptilia ni mereka merupakan haiwan vertebra. Maksudnya mereka mempunyai tulang belakang. Sama macam kita, macam adik-adik, macam saya, kita semua ada tulang belakang. Haiwan reptilia ni juga mereka mempunyai kulit yang bersisik dan mereka bertelur serta mereka juga berdarah sejuk. Okey, bila kita bercakap bahawa haiwan reptilia ni berdarah sejuk, bukanlah bermaksud haiwan reptilia ni sentiasa sejuk. Tapi mereka boleh ubah suhu badan mereka sama ada nak jadi lebih sejuk atau lebih panas bergantung kepada suhu di sekeliling mereka. Contohnya apabila matahari turun, dah malam, kan cuaca menjadi lebih sejuk. Jadi mereka punya badan pun menjadi lagi sejuk lah. Tapi kalau matahari naik, tinggi, cerah, panas, maka badan diorang pun akan bertukar menjadi panas sebab mereka serap haba daripada matahari. Jadi sekarang kita dah tahu kan, kalau binatang-binatang reptilia ni nak panaskan badan, mereka akan duduk di tempat yang panas lah. Mereka akan pergi, contohnya duduk dekat atas batu, di bawah matahari, barulah badan mereka panas. Tapi bila mereka nak sejukkan badan mereka, mereka akan pergi tempat yang agak sejuk. Contohnya mereka akan masuk ke dalam air ataupun mereka akan pergi ke tempat yang berteduh. Macam mana pula dengan kulit haiwan reptilia? Okey. Kadang-kadang kita confuse juga macam mana nak bezakan haiwan reptilia dengan haiwan amfibia. Okey, kat sini saya akan cerita. Bagi haiwan reptilia, kulit mereka mempunyai sisik. Tapi kena ingat tau, sisik kulit mereka ni ialah sisik yang kering ataupun waterproof. Maksudnya air tak boleh masuk ke dalam kulit ataupun sisik mereka. Berbeza pula dengan amfibia. Kalau kulit amfibia ada juga yang bersisik, tapi kulit ni akan berlendir. Jadi kalau adik-adik ternampak binatang yang macam reptilia tapi kulitnya berlendir, itu bukan reptilia tau. Itu ialah haiwan amfibia. Kebanyakan haiwan amfibia ni mereka mengeluarkan telur ataupun bertelur. Tapi ada juga yang beranak. Okey. Contohnya kat sini saya ada telur ayam. Kalau adik-adik pernah pegang telur ayam, mesti adik-adik tahu yang kulit dia atau cengkeran dia ni agak keras. Tapi kalau untuk telur haiwan-haiwan reptilia, selalunya telur ni lebih lembut kulitnya. Berbeza dengan telur ayam. Haiwan-haiwan reptilia selalunya akan pergi bertelur di kawasan darat. Walaupun ada haiwan-haiwan reptilia yang memang suka habiskan masa dalam air. Contohnya penyu belimbing ataupun buaya. Haiwan-haiwan ni haiwan reptilia yang suka duduk dalam air. Tapi kalau mereka nak bertelur, mereka akan pergi ke kawasan darat untuk membuat sarang dan barulah mereka bertelur.
Sekarang adik-adik dah tahu kan tentang ciri-ciri haiwan-haiwan reptilia. Apa kata kita belajar lagi tentang beberapa haiwan reptilia yang ada dekat Malaysia ni? Wow, hebat kan? Haiwan reptilia yang pertama yang saya akan tunjuk ialah buaya ataupun estuarine crocodile. Jadi adik-adik, tahu tak buaya ni ialah haiwan reptilia yang paling besar dalam dunia. Memang dia boleh hidup ataupun dia boleh membesar sampai panjang dia 9 meter. Cuba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik pernah pegang atau tengok gitar, satu gitar tu dalam 1 meter. Jadi bayangkan ada 9 gitar. Macam itulah panjangnya buaya. Memang besar kan? Dia boleh makan binatang lain sebesar kerbau. Sebab dia pun besar kan. Jadi dia boleh makan makanan yang ataupun haiwan-haiwan lain yang juga besar. Selalunya kalau buaya ni nak bertelur, mereka akan pergi ke kawasan darat. Maksudnya mereka akan pergi buat sarang di kawasan darat. Daripada air dia akan pergi ke darat untuk bertelur. Dan mereka ni ganas tau. Terutamanya bila mereka nak lindungi mereka punya sarang yang ada telur tu. Jadi jangan duduk dekat-dekat dengan mereka ya. Haiwan reptilia yang kedua yang saya nak tunjukkan ialah ular sawa batik. Jadi ular sawa batik ni kalau adik-adik tengok, kulit mereka mempunyai corak yang sangat unik. Jadi corak ni sebenarnya membantu mereka untuk menyorok daripada haiwan yang nak makan ular sawa batik. Selain daripada tu, corak tu juga bantu mereka untuk menyorok sebelum mereka menyerang binatang yang mereka nak makan. Hebat kan? Selain daripada tu, ular sawa batik ni sebenarnya mereka tak ada telinga macam kita. Tapi mereka ada satu organ yang kita panggil sebagai columella. Columella ni dia boleh rasa getaran yang ada berdekatan dengan ular sawa tersebut. Contohnya kalau ada binatang yang ular sawa tu nak makan dan binatang tu duduk berdekatan dengan ular sawa boleh rasa getaran daripada tanah dan dia tahulah rupa-rupanya binatang tu dah dekat. Jadi dia tahu macam mana ataupun bila dia nak serang binatang tersebut. Okey, haiwan yang seterusnya yang ketiga ialah penyu belimbing. Penyu belimbing ni ialah penyu yang paling besar dalam dunia. Wow, hebat kan? Penyu belimbing ni mereka kan berenang. Okey. Kan manusia kalau kita berenang, kita menggunakan kaki dan juga tangan kita. Kalau penyu belimbing pula, mereka menggunakan flipper. Iaitu bahagian ni dan ni. Jadi flipper bagi penyu belimbing ni sangat besar dan kuat. Sebab itulah mereka boleh berenang dengan baik sekali. Kadang-kadang mereka boleh berenang dalam jauh ke dasar laut sampai 1,200 meter ke dalam. Wow, dalam betul tu. Selain daripada tu, sebab tangan mereka ataupun diorang punya flipper ni kuat, sebab tu mereka boleh berenang ke tempat yang jauh. Reptilia yang keempat dan yang terakhir ialah tuntung sungai. Mungkin ramai yang tak tahu tentang tuntung sungai ni. Tuntung sungai ni menarik tau. Mereka boleh hidup dalam air tawar. Contohnya dalam kat muara sungai ataupun kawasan paya bakau. Tapi dalam masa yang sama, tuntung sungai juga boleh hidup dalam air masin. Sama juga macam reptilia yang lain, kalau tuntung sungai ni nak bertelur, walaupun dia selalu duduk dalam air kan, tapi bila mereka nak bertelur, mereka akan pergi ke kawasan darat. Contohnya dekat tebing sungai ataupun dekat pantai. Barulah mereka akan buat sarang dan juga bertelur. Wow, hebat kan binatang-binatang reptilia ni? Dan semua ni yang saya cakap tadi, binatang-binatang ni semua ada di Malaysia. Hebat kan? Okey adik-adik. Itu saja untuk kali ini. Kalau adik-adik nak share apa binatang reptilia adik-adik yang paling adik-adik suka, jangan lupa tulis dekat ruangan komen. Jangan lupa share tau. Jumpa lagi.